Alhamdulillah sementara kita menunggu kawan-kawan kita bersiaran on air. Alhamdulillah kita pun dah mula sahabat-sahabat kita dan beberapa orang lah kan. Jadi jalan tak penuh hari ni. Jalan perjalanan Alhamdulillah lancar hari ni. Alhamdulillah. Nah, so kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya persediaan kewangan ni kan. Jadi alhamdulillah. So saya rasa kita dah kita boleh mulakan InsyaAllah boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kopi-kopi MMG insyaAllah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan acara kita pada malam yang mulia ini, saya fikir elok kalau kita sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat syafaat dan rahmat daripada baginda daripada hari ini sehingga ke akhirat, sehingga ke syurga insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. So saya rasa bersyukur alhamdulillah pada malam ni kita buat jalan-jalan kalinya kita bersiaran. Inilah pertama kali mungkin episod pertama kita yang mana kita akan membicarakan banyak perkara berkaitan dengan kewangan, sekitar isu-isu masyarakat berkaitan dengan kewangan. Dan kita ucapkan selamat menonton kepada para penonton yang telah berada di ruang angkasa dan FB Live kita. Alhamdulillah. So anda sedang menonton satu siaran bicara isu-isu semasa berkaitan dengan kewangan dalam segmen Kopi-Kopi MMG, santai tapi sampai insya-Allah. So tuan-tuan yang dimuliakan para penonton sekalian, bahawa pada malam ni sebenarnya kita saya nak bagi introduction dulu. Sebelum tu rancangan kita ni akan bersiaran setiap minggu sebenarnya pada jam 8.30 malam pada hari Rabu. Setiap Rabu jam 8.30 malam pada hari dan waktu yang sama untuk membawakan topik-topik berkaitan dengan kewangan dan bagaimana kita boleh bantu masyarakat di luar sana untuk mengetahui tentang pentingnya perancangan kewangan. Yang mana kita tahu perancangan kewangan sebenarnya tidak diajar daripada awal daripada sekolah. Kalau kita lihat, kita belajar matematik, kita belajar tentang angka-angka, tapi sebenarnya yang paling penting adalah macam mana nak uruskan kewangan berdasarkan angka-angka yang kita tahu dalam belajar matematik. Kita tahu mengira, tapi kita tak pandai mengurus apa yang kita sepatutnya kira, iaitu duit, wang. Okey, dan pada malam yang mulia ni sebenarnya tuan-tuan kita rasa sangat bertuah kerana kita jemput khas sahabat kita, sebenarnya sahabat lama saya juga di Prudential. Dan alhamdulillah kita ni Kopi PMG ni dihostkan oleh saya setiap malam insya-Allah. Dan MNG merupakan sebuah syarikat perorangan kewangan yang beribu pejabat di Johor Bahru, dan kita dah bertapak lebih daripada 12 tahun di dalam industri kewangan bersama brand Prudential BSN Takaful. Dan malam ni kita bawakan satu kisah yang pada saya sangat mengesankan, dan saya yakin ramai orang nak tahu sebab kita dah iklankan kita punya sesi atau session kita malam ni lebih kurang seminggu yang lalu tentang tajuk bekal terakhir untuk abang. Untuk memberitahu dan bercerita kisah ini, saya jemput khas orang yang paling layak untuk bercerita tentang ni adalah Tuan Faizal Aziz daripada Prudential, untuk bercerita tentang bagaimana beliau telah membantu sahabat beliau sendiri sebenarnya untuk keluarganya yang kehilangan sahabat beliau telah meninggal dunia dalam sebuah kemalangan, yang mana kemalangan merangkut nyawa tersebut akhirnya telah menyebabkan anak-anak beliau atau Allahyarham telah menjadi yatim, isteri menjadi balu di sebuah kemalangan yang ngeri lah di Gelang Patah di Johor Bahru pada beberapa tahun yang lalu lah. Jadi pengalaman ni harus dikongsikan. Saya yakin dia akan memberi banyak pengajaran kepada kita, terutama kita yang masih tercari-cari program kewangan, perancangan kewangan ataupun pengurusan risiko yang terbaik dalam market. Dan kita nak bercakap dengan orang yang ada pengalaman sendiri dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan kematian, kemalangan dan berbagai. Saya yakin kat luar sana ramai orang yang ambil takaful, tapi mungkin mereka perlukan lagi panduan dan bimbingan bila berlaku satu musibah, apa nak kena buat. Kan dalam kes yang yang kita akan bawa malam ini, bekal terakhir untuk abang, sebuah keluarga di Johor Bahru ni telah menerima pampasan saya dengar lebih kurang RM400,000
atas kemalangan yang menimpa Allahyarham, dan menyebabkan balu tadi dengan keadaan tak bekerja, telah ditinggalkan, dan dengan anak yang masih kecil. Ini mudah-mudahan memberi sedikit panduan kepada anda di luar sana bagaimana kita nak menghadapi situasi ini sekiranya ia mungkin berlaku pada kita. Jadi kita berdua, saya rasa kita nak minta Cik Tuan Faizal memperkenalkan diri dulu. Untuk kali ini kita bersama bersiaran bersama sahabat-sahabat di luar sana. Okey, kalau kita boleh Tuan kenalkan diri Tuan Faizal. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Sebelum terima kasih kepada kita punya moderator Cik Azhar kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman pada malam ini. Okey. So nama saya adalah Muhammad Faizal bin Abdul Aziz. Yang mana saya adalah graduan lepasan degree di UiTM dalam jurusan media percetakan. Okey. Jadi hari ini alhamdulillah saya telah berkhidmat. Kini saya berkhidmat dengan sebagai perunding kewangan di MMG di bawah jenama Prudential BSN Takaful. Alhamdulillah. So rupanya beliau ni background dia bukan orang kewangan dalam bidang kewangan, tetapi dalam bidang seni, dalam bidang pengiklanan dan sebagainya, advertising. Jadi alhamdulillah, maknanya rupanya dalam industri kewangan ni sebenarnya kita ada banyak bakat selain daripada orang yang belajar dalam bidang finance ataupun dalam bidang accountant. Mungkin boleh dicemburi juga dengan apa-apa background kan sebenarnya. Alhamdulillah, sebenarnya kerja ini sangat luas lah. Okey, alhamdulillah. So boleh tak Tuan Faizal ceritakan macam mana Tuan bermula mengenali Allahyarham sendiri kan? Sebenarnya kita memang tak nak sebut nama Allahyarham di sini sebab takut ada isu berbangkit hal lain berkaitan dengan PDPA tentang maklumat pelanggan. Jadi kita cuma bahasakan Allahyarham dan mungkin balu beliau saja demi menjaga privasi mereka lah, dan kita pun tak nak ada sebarang gangguan kepada orang-orang yang terlibat ni. Okey. So Cik Faizal, macam mana mulakan? Macam mana bermulanya bertemu dengan Allahyarham, sahabat Tuan? Okey, kisahnya bermula seperti ini. Seperti yang sedia maklum, kami sebagai ejen-ejen takaful ni, memang bila permulaan tu, apa yang kami sampaikan adalah kita berjumpa dengan orang-orang terdekat, orang sekitar, adik-beradik, kawan-kawan, saudara mara. Jadi hamba Allah ni pun termasuk dia sebagai kenalan saya. Jadi permulaan tu bila saya jumpa dengan kenalan hamba Allah ni, jadi dia sebenarnya bukanlah satu benda yang mana kita jumpa pelanggan tu dia akan terus ambil, dia akan terus buat keputusan. Tidak. Tugas kami dekat sini adalah kami kongsikan cerita dulu. Okey, yang mana pada permulaan saya kongsikan cerita pada arwah, tetapi ditolak. Katanya dia tidak berminat. Okey. Jadi pada saya sebagai seorang kawan, saya cakap tak apa. Itu bukan kita sebagai ejen pun tidak boleh memaksa untuk pelanggan ambil terus. Sebab kita hari ni cuma sampaikan maklumat dulu. Mungkin ada setempat dia belum faham ataupun mungkin belum bersedia. Jadi begitu permulaan tu memang dia tak terima langsung. Dia menolak. Perjumpaan saya yang pertama tu dia tak ambil buat keputusan pun untuk ambil. Dia begitu. Jadi selang 3 bulan tu saya dapat satu panggilan mengejut, yang mana dia cakap, dia telefon je, terus tu dia beritahu, awak kat mana? Aku dekat office, then aku nak ambil takaful sekarang. Jadi biasanya kalau kita sebagai ejen ni, bila ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang telefon kita mengejut dan tiba-tiba je nak ambil takaful kan, ambil perlindungan, jadi kita pertama sekali kita dah terfikir, dia ni dah kenapa? Dah ada sakit ke? Jadi menjadi tanda tanya. Jadi saya pun kita apalah, apa kata kita pergilah jumpa dulu. Jadi itu memang tugas sebagai seorang pegawai kewangan, kita bertemu dulu. Kita dapatkan info lanjut dulu.
Okey, jadi bila perbincangan yang kedua ni, dia terus tanya apa benefit yang dia dapat. Oh, dia terus tanya ya. Jadi dia tanya. Jadi saya tanya kenapa dia nak ambil yang ni dan yang ni. Sebab pada mulanya dia terus tanya nak ambil yang belah medical card dan pampasan, iaitu hibah. Dia nak tinggalkan hibah. Jadi dekat situ dia cakap yelah, sebab mula-mula memang dia tak terfikir nak ambil benda ni, sebab dia pun rasa tak penting. Tapi bila berlaku pada kawan dia sendiri, berlaku kemalangan, tapi tidak meninggal, cuma masuk hospital. Jadi dia risau. Perasaan risau sebab dia mengenalkan isteri dia yang di rumah sedang syarat mengandung. Oh, di sini dia mengandung? Ya. Masa dia sign up tu ataupun? Masa dia nak sign up tu. Jadi isteri tengah syarat mengandung. Jadi dia fikirkan tentang apakah nasib kepada isteri dia dan anak-anak dia bila dia tak ada. Jadi dia tak nak menyusahkan keluarga dia, dan dia ambil keputusan pada tu dia nak ambil juga. Dan saya tanya, kau tak sakit ke? Betul ni? Tak, dia memang sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kita bimbang juga kan? Yelah, sebab benda ni untuk Bukit Takaful ni bukannya kita hari ni sakit, kita hari ni nak apply, nak mohon, tidak. Dia kena ada tempoh menunggu untuk kegunaan manfaat takaful tu. Jadi dekat situ alhamdulillah selepas permohonan tu lulus, dia tak ada apa-apa masalah penyakit atau apa. So dekat sini dia dah ambil 2 polisi bersama saya, iaitu polisi berkaitan dengan medical card, iaitu perubatan jika ada dia kemalangan atau penyakit. Jadi kat situ dah cover untuk kos rawatan. So yang kedua ni berkaitan dengan pampasan hibah takaful. Jadi dekat sini amount yang dia ambil tu pada mulanya dia katanya agak tinggi, tapi sebenarnya dia tidaklah setinggi yang kita jangka. Sebab kalau ikutkan amount 400,000 tu, mungkin pada sesetengah orang banyak, pada sesetengah orang sikit. Jadi dia terpulang kepada individu masing-masing. So selepas dia ambil, selepas 8 bulan tu, selama 8 bulan, jadi pelanggan tu baru je ambil 8 bulan. Dan tiba-tiba saya dapat satu panggilan. Panggilan daripada waris keluarga, bermaksud daripada ahli keluarga lah. Daripada ahli keluarga, dia menyatakan si Polan dah meninggal dunia disebabkan kemalangan. Jadi saya ialah sebagai seorang sahabat kan, pada waktu tu pun saya tersentak. Jadi betul ke? Saya pun tak percaya, betul ke? Jadi untuk dapat kepastian, memang saya pun terus ke hospital untuk melihat sendiri. Dan memang betul, di hospital Kulai Johor Bahru, Kulai Johor. So kita dah saksikan memang benda tu betul-betul terjadi. Memang sahabat ni dah pergi untuk selamanya. Dia meninggal. Dia accident di mana? Kemalangan tu yang dinyatakan adalah meninggal di gelang patah. Pada waktu pagi untuk pergi ke kerja. So kalau boleh Tuan cerita sikit, kat mana mungkin mungkin perpisahan tu berlaku selepas dia pergi kerja. Bagaimana mungkin ada diceritakan oleh si isteri tentang saat-saat akhir beliau? Selepas kejadian tersebut dan selepas majlis pengundian semua dah selesai, selang 3 hari saya berjumpa dengan Balu. Dan saya minta disediakanlah beberapa dokumen penting untuk kita buat tuntutan. So dekat situ, bila saya sampai rumah arwah ni, pertama sekali saya tak tahulah macam mana perasaan seorang isteri yang tengah syarat mengandung, tinggal beberapa bulan je lagi, dan suaminya pergi untuk selamanya. Jadi
kalau sebagai seorang kawan pun kita rasa kehilangan tu. Jadi bagaimana perasaan Balu tersebut dengan keadaan yang macam tu, tanpa anaknya lahir tanpa ada ayahnya di sisi. Yatim ya. Jadi dekat situ, selepas sebelum mati tu, saya sempat mendengar ramah sikit dengan Balu. Dia sempat menceritakan saat-saat terakhir, di mana setiap hari isterinya cakap memang selalu setiap hari tidak pernah miss. Bahawa isteri akan sediakan satu bekal makanan. Bekal untuk makanan suami. Setiap hari tanpa ada miss. Jadi pada hari terakhir tu, suaminya berkata, hari ni abang tak bawa lah sayang, sebab abang nak balik cepat. Itu kata-kata akhir dia. Abang akan balik cepat. Sebab mungkin dia nyatakan pada waktu tu dia cuma nak pergi ke pejabat sebentar dan dia akan pulang. Jadi memang betul lah, dia akan pulang cepat. Selang lamanya. Ya betul. Jadi selang 3 jam selepas arwah pergi ke kerja, dan Balunya mendapat panggilan telefon daripada pihak hospital. Dan Balu tersebut katanya diam, kaku, tak bercakap, hanya menghilangkan air mata saja. Dan selepas tu dia pun terus bergegas ke hospital untuk melihat sendiri lah sama ada betul atau tidak. Jadi yelah, dia pun tak percaya keadaan tu. Betul. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita terima kenyataan tu betul atau tidak, betul-betul terjadi ataupun ini cuma gurauan. Tak, memang itulah yang terjadi. Masya Allah. Ini yang Tuan ceritakan tadi. Bekal terakhir untuk abang ini adalah setiap kali memang nak kerja mesti pasti bawa bekal. Tapi kali ini suaminya menolak kerana dengan alasan nak pulang cepat. Betul. Tapi rupa-rupanya selepas 3 jam beliau pergi, dapat panggilan telefon, dan kepulangan cepat itu bermaksud kepulangan cepat ke hadrat ilahi. Itu maksud cerita yang kita sedang bicarakan ini. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, saya kena percaya di luar sana ramai orang menghadapi situasi ini, di mana kita dengan tak menyangka bahawa satu kemalangan atau musibah itu berlaku bila masa di mana-mana saja, tak kira siapa, sama ada kita orang biasa ataupun orang yang mungkin pangkatnya tinggi dan sebagainya, sebab musibah tak kenal siapa. Dan dalam kali ini ujian menimpa kepada Allahyarham dan meninggalkan seorang Balu yang ketika itu hampir saja nak melahirkan anak, dan ada anak ya. Betul. Sebelum tu dia ada anak. Ada anak seorang. Maknanya dia dah ada anak perempuan, dan ketika kematian berlaku, Allahyarham isteri Allahyarham Balu tadi sedang mengandung anak yang kedua. Jadi kita pun tak dapat bayangkan macam mana perasaannya dengan keadaan perutnya yang dah makin hari makin dekat dengan tempoh kelahiran. Ada anak kecil lagi yang mungkin ketika itu belum bersekolah, belum juga, masih kecil juga kan. Jadi nak cerita kat sini, apakah ya kita pun tahulah bila kita berhadapan dengan situasi ini, kita pun nak cakap selain bertakziah dan sebagainya itu sudah pastilah. Jadi bagaimana Puan menguruskan tuntutan yang selepas kejadian tersebut? Apa yang Puan buat? Jadi dalam proses selepas selesai semua keadaan tu, setelah 3 hari saya berjumpa dengan Balu. Jadi pertama sekali saya minta Balu sediakan, satu adalah surat kematian lah, sijil kematian pada pihak polis tu, report hospital, dan salinan IC. IC pelanggan. Yang paling penting adalah buku polisi, sijil takaful pelanggan. Mana 4 dokumen ni lah kita 4 dokumen IC, sijil takaful, report perubatan, mana punca kematian tadi lah ya. Yang ketiganya report
surat kematian yang dikeluarkan oleh pihak berwajib lah ya. Okey, mana 4 dokumen ni lah yang tuan sediakan. Jadi proses ni mengambil masa berapa lama ya claim ni tuan? Alhamdulillah, bila dokumen-dokumen tersebut cukup lengkap, dia mengambil masa lebih kurang 14 hari bekerja saja. Oh, kalau maknanya 14 hari tak lama lah. Tak lama. Dengan syarat lengkap. Dengan syarat lengkap. Sebab Okey. apa yang paling penting sekarang adalah buku sijil takaful tersebut. Yang mana sekarang kalau ada, kita tengok macam ada buku untuk kita panggil sijil takaful. Sebab itu pentingnya, kalau tak ada benda tu, dia ambil masa sikit. Sebab apa? Kita kena mohon dengan pihak syarikat untuk cetak semula. Itu yang lambat tu. Jadi dia makan masa sikit. Jadi itu pentingnya sekarang ni buku polisi tu. So para pelanggan sekalian, tolong simpan baik-baik dokumen tersebut. Okey, sijil polisi Itu yang paling utama. Jadi sekarang yang alhamdulillah, pihak syarikat dah memudahkan cara. Itu ialah kadang-kadang kita asyik pindah rumah. Jadi segala dokumen pun kadang-kadang kita terlupa letak dekat mana. Betul. Jadi sekarang ni kalau bagi sesiapa yang memohon takaful, perlindungan takaful ni, dia ada e-certificate yang mana kita tak diberikan buku fizikal. Dia tidak boleh download secara online saja. Oh, maknanya dah tak perlu simpan lah. Tak perlu simpan. Pindah rumah atau bakar dan sebagainya kan. Okey, maknanya lebih kurang 14 hari proses ni. Okey, jadi saya akan percaya kat luar sana ramai juga ambil takaful, tapi dia tak pernah claim. Kan? Dan kadang-kadang ada setengah-setengah ejen belum ada banyak pengalaman untuk buat claim ni. Kalau boleh tuan bagi nasihat sikit kat kawan-kawan kat luar sana, terutamanya yang belum ambil takaful, yang belum ada perlindungan takaful, ataupun yang mungkin merasakan bahawa malas lah nak ambil takaful atau takut lah nak jumpa ejen ni kan. Sebab ejen kalau kita lihat kan, saya tengok kat dalam WhatsApp ada orang bagi iklan lah. Ketika kita sihat, kita larikan diri daripada ejen. Betul. Tetapi ketika berlaku musibah, mungkin kalau time tu baru kita nak ambil takaful, ejen pula melarikan diri daripada kita. Jadi kalau Puan Faizal boleh bagi nasihat lah kepada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang mungkin nak cari takaful kat luar sana, apa nasihat Puan kepada mereka? Okey, nasihat kami ni sebagai ejen takaful ni, pertama sekali adalah kita jangan takut untuk jumpa ejen. Jangan takut jumpa ejen. Jangan takut. Sebab ejen dia tak ada kuasa atau tiada hak untuk memaksa kita untuk ambil terus. Ya. Okay? Itu yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Ramai orang takut Saya ramai orang takut. Dapat SMS pun takut nak reply. Terus blok. Terus blok. Jadi, so yang kedua tu, jangan takut untuk kita reject ejen. Oh, pelanggan reject ejen? Yes. Kita sebagai pengguna, kita ada hak untuk memilih yang terbaik. Okay? Kadang-kadang kita tak selesa dengan beberapa cara ejen tersebut. Jadi mungkin okey, tak apa, kita mungkin ada buat pilihan yang lain. Jadi sebenarnya jangan takut untuk reject, sebab memang itu hak pengguna. Okey. So yang ketiga, apabila berjumpa dengan ejen takaful ni, tolong banyakkan bertanya. Kena tanya banyak. Mungkin kita kadang-kadang kita tak terfikir pun soalan tu nak tanya kan pada waktu kita jumpa tu. Tapi cuba tanya, okey, kalau kita ambil takaful ni, berlaku kejadian sebegini, apa akan dapat? Kalau macam ni, apa akan dapat? Itu kita nak kena tahu. Betul. Sebab sesetengah pelanggan ni, dia cuma ambil atas dasar satu kawan, atas dasar kesian. Jadi sebelum ada dasar-dasar ni, lebih baik kita kena fahamkan apa yang kita ambil untuk manfaat untuk diri kita sendiri. Betul. Kita kena faham dulu. Jadi kalau tak faham, kena tanya. Jadi kalau tak tanya, yang itu yang jadi salah faham antara ejen dengan pelanggan. Jadi yang penting kita kena banyak tanya. Sebab kadang-kadang ejen pun dia tak tahu apa yang pelanggan tak faham. Jadi Betul. pelanggan perlu tanya. Betul. Begitu. Alright. So yang keempat ni adalah, yang paling utama ni adalah check budget anda. Check budget. Jadi check budget kita sendirilah. Bermaksud ukur di baju sendirilah kan. Ukur baju di badan Ukur baju di badan sendiri. Ya. So dekat situ ialah
kadang-kadang kita jumpa setengah ejen ni, dia dah cadangkan dengan caruman sebegini. Mungkin pada kita agak tinggi, tapi kita kadang-kadang kita macam malu nak cakap. Malu. Sebagai pelanggan kita macam malu cakap. Tapi jangan risau, ejen-ejen dekat luar ni semua ni, dia tak risau kalau kita cakap, ini dah lebih daripada bajet kita. Mungkin lebihan kita cuma 5% je daripada gaji. Jadi yang dicadangkan oleh ejen ni adalah 15%. Jadi itu dah terlebih sangat. Betul. Jadi tak apa, just terus terang saja pada ejen yang anda jumpa ni dan nyatakan, kita tak boleh, saya tak boleh buat bayaran lebih daripada sekian. Jadi dekat situ sebagai perorangan kewangan ni kita boleh tahu yang mana sesuai untuk pelanggan tu sendiri. Dia macam tu. So itu saja nasihat saya. Okey, alhamdulillah. Saya diberitakan Tuan ada bawa mock check yang pernah Tuan sampaikan daripada kisah tadi, berakhirnya bekal terakhir untuk abang ni, dan rupanya bekal itu memang betul-betul lah bekal terakhir untuk Allahyarham, dan apa maknanya daripada isterinya. Tetapi rupa-rupanya sebenarnya hasrat bekal ini rupanya daripada Allahyarham kepada isterinya. Kalau kita lihat simbolik daripada perbualan terakhirnya, yang mana Allahyarham menolak untuk membawa bekal makanan. Betul. Tetapi sebaliknya Allahyarham sebenarnya menyediakan bekal kepada isteri dan anak-anaknya untuk meneruskan kehidupan. Jadi boleh tak kita boleh tunjukkan Okey. Jadi inilah. Alright, ini tuan-tuan, antara ini adalah gambar ya. Kalau kita tengok sahabat-sahabat di luar, ini adalah bukti bahawa ketika majlis penyerahan cek hibah takaful, kita ada gambar sahabat-sahabat kita kat sini bersama Tuan Faizal dan juga rakan-rakan yang lain mengiringi masa proses penyerahan cek lah. Dan jumlahnya adalah RM412,332.90 tuan-tuan. Maknanya kalau kita lihat daripada cerita awal tadi, bahawa Allahyarham telah berkata kepada Tuan Faizal, seandainya aku pergi dahulu, sebelum anak isteri aku, mungkin kaya lah anak isteri aku. Dan tuan-tuan, ini bukan bermaksud dia kaya, tetapi saya yakin dan percaya kekayaan sebenarnya adalah kekayaan kasih sayang Allahyarham kepada keluarganya. Itu yang sebenar, yang dapat kita rungkaikan di sini. Bekal terakhir untuk abang, sebenarnya bekal itulah bekal terakhir untuk orang yang disayangi kepada keluarga tadi. Begitulah ceritanya. Okey tuan-tuan, saya kena percaya kita pun kita punya masa bersiaran kita lebih kurang 30 minit pun nampaknya semakin berakhir. Dan kita nampak kat sini ada beberapa soalan. Nanti kalau sempat kita jawab soalan, insya-Allah. So yang paling penting bagi saya, kisah ini perlu kita kongsikan tentang pentingnya memiliki perlindungan takaful. Sebab perlindungan takaful ni dia bukan hanya persoalan wang ringgit, tetapi persoalan cinta yang berterusan kepada orang yang mungkin kita tinggalkan. Ini saya fikir semua orang dan konsultan di luar sana sedia membantu untuk anda mendapatkan yang terbaik. Ingat apa yang Tuan Faizal pesan tadi, jangan takut jumpa ejen, sebab ejen nak bantu anda. Yang kedua, jangan malu-malu nak reject ejen yang anda rasa memaksa anda ataupun tidak memberikan peluang untuk anda berfikir kadang-kadang kan. Dia nak cepat push kita. Dan yang ketiga juga dikatakan banyak bertanya. Sebab kadang-kadang minta maaf banyak penyegaran pendidikan kewangan ni tak diajar di sekolah. Jadi kadang-kadang kita ni tak sempat nak tanya. Mungkin tak tahu, tak ada idea nak tanya apa. Jadi kesedaran ni perlu dipupuk daripada kecil. Kalau kita tengok bangsa Cina contohnya di Malaysia, mereka terdidik sejak 60 tahun yang lalu untuk ada perlindungan takaful atau insurans. Tapi di kalangan kita, masyarakat Melayu khususnya, sangat-sangat rendah. Sebab kesedaran kita cuma 15% daripada populasi Malaysia ni, orang Melayu kita yang ada perlindungan takaful. Ini bagi saya amat menyedihkan juga lah ya. Sebab seramai ejen di luar sana boleh bantu anda. Jangan takut jumpa ejen. Dan untuk mungkin bertanya lebih lanjut lebih detail pengalaman Puan Faizal dalam menguruskan banyak klaim dan isu-isu takaful, saya fikir
anda boleh hubungi sendiri beliau 019 di talian 019 761 4541. Jadi saya ulangi sekali lagi, 019 761 4541. Beliau insya-Allah akan sedia membantu 24 jam tuan. InsyaAllah 24 jam kalau malam-malam lepas office hour tu WhatsApp lah kan. Mungkin beliau dah tidur kan. Jadi yang paling penting tuan-tuan, hari ni malam ni kita dalam suasana kita mendengar cerita yang bagi saya agak menyayat hati. Seorang balu yang ditinggalkan suami dalam keadaan hamil dan ada anak kecil. Saya fikir yang paling penting sekarang kita dapat pelajaran utama adalah pentingnya perlindungan takaful. Bila-bila masa kita mungkin ditimpa musibah, itu yang amat menakutkan. Dan yang paling penting juga yang saya nak ingatkan tadi, ramai ejen di luar sana boleh membantu anda untuk mendapatkan yang terbaik. So insya-Allah, kalau kita tengok sini ada soalan. Soalan ni berbunyi, Tuan Faizal, sekiranya saya dah ambil lama takaful tetapi dah lupa dah apa isi polisi tu, macam mana Tuan Faizal boleh bantu? Dia dah lupa. Apa nak buat? Saya fikir soalan tu begitulah, apa nak buat? Okay, berkenaan dengan polisi takaful yang sedia ada tapi dah lama. Jadi yang pertama sekali, masih simpan tidak tahu buku polisi tu. Kita anggaplah dia masih simpan. Okey. Jika pertama kalau ada buku polisi tu, tolong bawa pergi jumpa ejen anda sekalian. Jadi contoh kalau ejen tu tidak ada, sudah tidak berkhidmat, boleh rujuk pada rakan-rakannya terdekat. Maksudnya ejen-ejen yang terdekat. Maksudnya ada kawan-kawan yang jadi ejen juga, boleh rujuk pada mereka, ataupun boleh rujuk pada saya. Jadi kat sini semuanya sama. Dalam buku polis tu kita boleh semak semula. Jadi apa yang ada, apa yang tak ada, jadi apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Jadi kita boleh cadangkan untuk yang lain kalau perlu ambil yang lain. Sebenarnya sijil polisi ni kita kena simpan macam geran tanah Tuan Faizal Ya, betul. Maknanya kadang-kadang setengah orang tu lepas ambil sign up, dia letak tanda je, nak buat main kan, buat kapal terbang lagi kan, habis kan. Jadi macam surat beranak kita, macam IC kita kena simpan di tempat yang betul. Jadi maknanya nasihat Tuan Faizal, kalau ada mungkin dah lama ambil sampai dah lupa dah manfaat apa yang mungkin dia perolehi, boleh jumpa masing-masing ejen. Kalau ejen tak ada, boleh tanya Tuan Faizal. Kan, mudah-mudahan kita dapat ilmu telefon tadi 019-761-4541 untuk beliau mungkin membantu anda dalam memberikan dia. Okey, ada soalan yang kedua berkaitan dengan klaim. Kan, ada yang mengatakan bahawa klaim ni susah kan, lambat. Susah ni mungkin lambat lah. Kan, betul ke? Apa pandangan Tuan Faizal? Okey. Berkenaan dengan klaim lambat ni, memang betul, tak dinafikan ianya berlaku. Okay, tapi paling utama sekarang ni adalah pelanggan perlu simpan dokumen takaful tersebut. Itu yang paling utama. Sebab jika tak ada dokumen ni, buku polisi ni, jadi kena mohon dengan pihak syarikat untuk kita cetak semula. Yang itu ambil masa lebih kurang 14 hari bekerja juga. Jadi sebenarnya kalau proses tuntutan ni, biasanya paling cepat 14 hari bekerja. Paling cepat biasanya. Itu paling minimum lah kita boleh janjikan kepada pelanggan, 14 hari bekerja. Jadi bila tak ada dokumen-dokumen penting ni, itu yang melambatkan proses. Mungkin paling lama pengalaman Cik Faizal berapa lama menguruskan klaim ni? Kalau dokumen tak komplit lah. Dokumen tak komplit paling lama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Itu klaim kematian ataupun kemalangan? Itu klaim bahagian kemalangan. Bermaksud ada dokumen-dokumen yang tak lengkap. Daripada report polis ataupun dokumen hospital, report hospital. Jadi yang tak lengkap ni, itu yang akan tangguh sikit. Jadi kalau bab kematian ni, papasan kematian ni, sebenarnya cepat. Jadi dokumen-dokumen penting tu sangat, kalau boleh simpan di tempat yang senang nak cari lah. Senang nak cari bersama dengan dokumen-dokumen penting kita lah. Tanah ke rumah ke, itu dokumen. Dia termasuk dalam dokumen-dokumen yang penting. Alhamdulillah.
So maknanya okey, 2 soalan dulu kita ambil kan. Dan mungkin kalau nak lanjutkan lagi soalan lain, boleh terus direct bertemu dengan Tuan Faizal supaya mudah-mudahan terungkai segala soalan-soalan yang mungkin ada. Dan alhamdulillah, so perjalanan program kita pun hampir berakhir. Sebab kita tahu bahawa yang setiap yang bermula akan berakhir, dan alhamdulillah. Tapi yang paling penting tuan-tuan, satu lagi saya nak ingatkan bahawa siaran kita ni akan terus berada di ruang maya anda atau FB Live anda setiap minggu pada jam 8.30 malam pada hari Rabu, setiap minggu dengan topik-topik yang akan datang kita bawakan. Dan yang paling insya-Allah, dan saya nak jemput dan beritahu semua kawan-kawan, boleh share pada kawan-kawan, boleh like kita, boleh kepada yang mungkin terlepas siaran ini tadi, mungkin ada gangguan lain, mungkin ada masalah teknikal, boleh merujuk kepada YouTube channel kita MMG TV Official TV, MMG Official TV. Kita punya saluran YouTube yang mana segala rancangan FB Live ni kita akan rakam dan masukkan dalam YouTube supaya anda dapat rujuk. Dan tajuk yang akan datang insya-Allah pada minggu hadapan, terutamanya khususnya kaum wanita, kaum wanita. Saya nak notis sikit, kaum wanita kena dengar baik-baik. Minggu depan giliran anda untuk dapat lebih banyak informasi yang menarik berkaitan dengan takaful. Pentingnya seorang wanita itu memiliki perlindungan takaful dan perancangan kewangan yang bagus dalam tajuk kad cinta untuk isteri, walaupun anda mungkin belum bergelar isteri, tapi ini sebagai satu persediaan. Mudah-mudahan anda boleh sebarkan kepada semua isteri-isteri yang lain, kawan-kawan anda, teman-teman, saudara-mara, sepupu sepapat anda, untuk bersama dalam siaran minggu depan bersama panelis wanita yang kita bawakan khas untuk menyediakan informasi yang banyak untuk anda, terutamanya sebagai persediaan kewangan sekiranya berlaku musibah yang sama macam apa yang diceritakan oleh Tuan Faizal tadi. So mudah-mudahan, yang penting Kopi-Kopi MMG akan terus bersiaran setiap minggu bersama anda dengan kita punya tagline santai tapi sampai, insya-Allah bersama Kopi-Kopi MMG. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Faizal atas kesediaan beliau malam-malam datang, mungkin patutnya bersama keluarga pada malam Khamis malam Khamis dah sama keluarga, tapi orang kata memberi sumbangan masa untuk berkongsi tentang pengalaman beliau. Tuan-tuan, sebenarnya tak ramai orang, tak ramai ejen yang ada pengalaman sebegini. Jadi kesempatan yang kita dapat daripada perkongsian Cik Faizal ni sebenarnya sangat membantu kita untuk ke depan. Ini bukan hanya pada pelanggan, juga pada ejen-ejen yang mungkin berada di luar sana yang masih belum banyak pengalaman, boleh ambil pengalaman ni. Bagaimana beliau telah berjaya meyakinkan sahabat beliau dengan tanpa putus asa, follow up tiap-tiap minggu, tanya pasal takaful, sehingga daripada dia menolak, akhirnya 3 bulan berikutnya beliau call dan terus nak ambil benda ni. Itu yang paling kita ni. Jadi saya tadi macam nak berhenti tapi macam tak seronok pula yang kita sambung sebab kita nak iklankan. Sebab sangat penting tuan-tuan, sangat penting orang luar sana tahu benda ni. InsyaAllah kita ada tiap-tiap minggu dan seterusnya. Jadi saya rasa kita sekali lagi ucap terima kasih kepada para penonton yang menonton, yang bertanya di luar sana. Minta maaf tak dapat nak jawab semua soalan anda. Dan yang paling penting juga, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk malam ni untuk bersama menimba ilmu. Sekian saja Kopi-Kopi MMG, santai tapi sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur dan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.